Assalamualaikum. Nama saya Ana. Kawan-kawan, kenal tak Nabi Muhammad SAW? Baginda dilahirkan pada hari Isnin, 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Oleh itu, marilah kita mengenali sifat baginda. Jom! Pertama sekali adalah Siddiq, yang bermaksud benar. Dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4, Allah berfirman yang bermaksud, dan tiadalah yang diucapkan itu menurut kemahuan nafsunya. Ucapan itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ayat ini membuktikan bahawa Nabi Muhammad SAW sentiasa bercakap benar, malah perbuatan baginda juga benar. Baginda tidak pernah berbohong dan berkata dengan perkara yang sia-sia. Segala ucapan baginda adalah berdasarkan wahyu, perintah dan petunjuk daripada Allah. Bahkan, musuh baginda sendiri iaitu Abu Jahal turut berasa kagum dengan sifat Siddiq yang ditonjolkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hebat juga Muhammad, tidak pernah menipu langsung hidupnya. Sifat yang kedua pula adalah amanah. Dalam surah Al-A'raf ayat 68, Allah SWT berfirman yang bermaksud, Aku menyampaikan kepadamu amanah Tuhanku dan pemberi nasihat yang dipercayai kepadamu. Ayat ini menyatakan bahawa Rasul-Rasul Allah termasuk Nabi Muhammad SAW merupakan utusan daripada Allah untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Rasulullah tidak pernah mengkhianati segala amanah yang dipikul oleh baginda, termasuklah amanah Allah. Baginda juga tidak pernah menggunakan kedudukan baginda sebagai pemimpin atau rasul demi kepentingan diri atau keluarga, tetapi hanya semata-mata untuk kepentingan agama Islam. Baginda juga pernah ditawarkan harta, kerajaan, wanita, bahkan diancam bunuh oleh kaum Quraisy supaya meninggalkan tugas baginda sebagai Rasul Allah. Walau bagaimanapun, baginda tidak pernah gentar dan terus menyebarkan dakwah Islam. Semasa baginda belum dilantik menjadi Rasul, baginda digelar sebagai Al-Amin oleh penduduk Mekah yang bermaksud dipercayai. Seterusnya adalah tabligh yang bermaksud menyampaikan. Ayat 28 daripada surah Al-Jin, Allah berfirman yang bermaksud supaya dia mengetahui bahawa sesungguhnya Rasul-Rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Daripada ayat ini, Allah menyatakan bahawa tugas seorang Rasul adalah untuk menyampaikan segala wahyu Allah kepada umat manusia. Nabi Muhammad SAW sentiasa menyampaikan apa jua wahyu yang diturunkan ke atas baginda kepada manusia, termasuklah teguran Allah ke atas baginda sendiri. Hal ini kerana adalah mustahil Rasulullah itu bersifat kitman, yang bermaksud menyembunyikan. Baginda juga sentiasa gigih menyampaikan dakwah kepada penduduk Mekah agar beriman kepada Allah. Walaupun baginda pernah diejek, dihina dan dilontar batu oleh kaum kafir Quraisy sehingga baginda berlumuran darah. Namun, baginda yang berhati mulia tetap cekal dan tidak membalas segala perbuatan kejam itu dengan kekerasan. Bahkan, baginda terus berdoa agar umatnya sentiasa bertaubat dan beriman kepada Allah. Akhir sekali, sifat terpuji Rasulullah adalah Fatanah yang bermaksud bijaksana. Dalam surah Al-An'am ayat 83, Allah SWT berfirman yang bermaksud, dan itulah hujah bukti kami yang kami berikan untuk menghadapi kaumnya. Nabi Muhammad SAW merupakan seorang yang bijaksana. Perkara ini dapat dilihat dalam cara baginda menyampaikan dakwah dan ayat Al-Quran di mana baginda dapat menjelaskan setiap wahyu Allah kepada umat manusia melalui puluhan hadis. Baginda juga bijak dalam menyusun strategi peperangan di mana hampir setiap peperangan yang diketuai oleh baginda sentiasa memperoleh kemenangan. Selain itu, baginda juga bijak dalam meleraikan persekitaan. Contohnya, semasa Rasulullah berumur 35 tahun, sebuah banjir telah melanda kota Mekah, menyebabkan Hajarul Aswad telah jatuh daripada tempat asalnya. Hal ini menyebabkan persekitaan dalam kalangan kabilah Quraisy yang berebut untuk meletakkan semula Hajarul Aswad. Namun, Rasulullah telah berjaya meleraikan persekitaan tersebut dengan cara meletakkan Hajarul Aswad di atas serbannya, lalu meminta ketua-ketua dari setiap kabilah bersama membawa Hajarul Aswad dan baginda meletakkan semula ke tempat asalnya. Itulah 4 sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad. Kita sebagai umatnya haruslah mencontohi sifat dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Itu sahaja, semoga bermanfaat.
Jangan lupa like ya. Assalamualaikum. Bye.